أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال فعلنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأوصلنا رمضان وسلمنا يا الله برمضان. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam dan juga selaku pengerusi jawatan kuasa Masjid Aisyah Korea Sungai Menghulu, yang saya hormati barisan para pegawai masjid, yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Aisyah Sungai Menghulu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita bertemu pada malam ini. Allah berikan kita kekuatan untuk kita sama-sama duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang hanya sahaja kita niat iktikaf kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan terima segala ibadat yang kita lakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Yang itulah yang di antara kelebihan yang kita duduk saja kita dapat pahala si Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pasang niat iktikaf kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap detik masa yang bergerak kita duduk di rumah Allah ini akan Allah hitung kita sebagai bekalan kita yang baik untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan masa yang begitu banyak kepada kita. Kita tak kalut dengan urusan kerjaya kita. Allah gerakkan hati kita ini dapat kita bersama-sama berjumpa pada malam ini, yang mana niat kita untuk kita buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak main sembahyang di masjid, kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita sampai ke masjid, kita baca doa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melangkah masuk ke dalam masjid, kita baca doa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita duduk, kita sembahyang dulu 2 rakaat sunat. Itu dikatakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam, orang kata apa dia, soft, walaupun keadaan jarak-jaraknya, itu merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak melumpungkan, kita tak mengosongkan soft-soft di hadapan kita, merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang dikatakan kita buat satu ibadat, tempek yang lain dok dan kita ni berlambak. Kadang-kadang kita tak sedar yang ni Allah nak bagi pada kita, orang lain tak dapat. Tak mungkin kita akan bertemu pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesempatan ni juga kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sempatkan kita untuk kita melafazkan lagi niat kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita lagi kemudahan untuk kita hidup pada bulan Rajab. Jangan lupa di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis pada Anas bin Malik, apabila tibanya bulan Rajab, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa, tara Nabi, dia adalah kekasih Allah. Nabi adalah khatimul anbiya. Nabi yang lah dah, tak ada lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diampunkan segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa pada Allah bila masuk bulan Rajab. Nabi berdoa pada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ni kita nak kena buat dah hari ni.
Kalau kita tak buat sebelum ni, bermula pada malam ni, kita azam aku nak tanam bahwasanya setiap kali aku semayang, aku nak kena doa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatkanlah hidup kami dalam bulan Rajab. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Buat segala kerja apa sekalipun, biar ada keberkatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak keluar mencari ilmu, biar ada ilmu tu berkat bersama dengan kita. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak keluar pergi cari rezeki, biar rezeki tu berkat untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Makna kata setiap perbuatan kita, setiap gerak-geri kerja kita adalah dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Rajab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan Syaban. Tak lama lagi kita masuk bulan Syaban. Bila mana masuk bulan Rajab ni, ada peristiwa Isra' dengan Mi'raj. Al-Fadhil Tuan Guru pada Wadi Anwar dah bagi dah pelancaran pada kita. Ni kita masuk bulan Syaban, akan ada nifus Syaban. Mai kita marahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Yasin agar Allah panjangkan umur kita dalam kebajikan dan juga sebagainya. Kita minta pada Allah paling tidaknya untuk kita sampaikan hidup kita ini dalam bulan dia katakan raja bagi segala bulan, bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatkanlah kami bulan Rajab, wa Sya'ban, berkatkanlah kami juga dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain Nabi kata apa dia? Wa ballighna Ramadan. Nabi kata wa sallimna Ramadan. Nabi kata wa awsilna Ramadan. Semua makna tu adalah sama. Biar Allah sempat hidup ni kita dalam bulan Ramadan. Pasal apa? Ramadan kita tahu penghulu bagi segala bulan. Dalam segala hari kita ada ketua kita. Apa dia? Hari Jumaat. Dalam segala malam kita ada ketua kita. Apa dia? Malam Lailatul Qadar. Di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ketua dia. Siapa dia? Al-Quran Al-Karim. Segalanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, biar kita hidup dalam bulan Ramadan. Bila kita pulang bulan Ramadan, kita minta agar Allah segerakan, agar Allah terima segala amal kebajikan kita yang kita hidup dalam bulan Ramadan. Tu tara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tengok, Nabi dah bagi petunjuk kepada kita, maksum, tak ada dosa, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak doa, Allah nak bagi kat dia, Allah bagi. Syurga milik Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi dah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak doa pun tak apa, tapi Nabi ajak kita 3 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak tahu nak pergi bila masalahnya. Tahun lepas ada kawan dia buka puasa bersama dengan kita. Tahun lepas ada kawan kita dia duk angkat takbir bersama dengan kita. Tahun lepas ada kawan duk gelak ketawa dengan kita. Tahun ni dia tak ada dah. Banyak lagu tu. Tak sempat lah tengoklah tahun ni lah dulu dia duk tepi aku. Contoh, mai tahun ni tak ada dah orang yang duk tepi aku. Kalau lah tuan-tuan, dekat masjid kita ni mesti ada. Aku nak soft tu sahaja. Tuan-tuan, mesti ada punya. Main masjid ni aku tahu dah, soft ni yang aku punya, aku selesa dengan tempat tu dah. Tahun ni dia tak ada. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah nak ambil kita pun, biar kita sempat hidup dalam bulan Ramadan, digandakan segala amal kebajikan kita. Lepas mana habis bulan Ramadan, kata para ulama, 3 bulan pula berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Syawal, masuk bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, doa pada Allah biar Allah terima apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan tersebut. Kita tak mau Ramadan itu berlalu pergi begitu sahaja. Biarlah Ramadan ni kita rasa puas dengan dia. Aku buat ibadat pun, kalau aku mati pun tak apa dah, rasa puas tahun ni. Jadikan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, tuan-tuan juga puan-puan sekalian, saya ambil kesempatan ini juga. Nah, saya adalah seorang ayah. Saya juga adalah seorang suami. Macam tu juga di depan-depan saya ni, ada orang yang digelar sebagai ayah, ada orang digelar sebagai suami, ada orang lagi dia tu bujang, tak ada apa. Ha tu, dia kata apa dia? Syekh, kami nak nikah Syekh. Lepas kata raya, tak apalah nikah. Sebab sebelum raya ni orang tua-tua tak apa nak bagi kat orang muda-muda nak nikah ni, takut terlajak bulan puasa. Ha tu. Ha, nak nikah bila ni? Nak nikah dah ni. Sabar syak kot. Ni nak kat puasa dah ni, takut hang buka puasa awal. Ha tu cara dia. Dan tak apalah, tak ada masalah. Makna kata kat sini ni, saya nak kongsi bahawasanya kita sebagai seorang ayah, kita kena tanya anak-anak kita tu. Kita sebagai seorang suami kena tanya isteri-isteri kita tu. Ha tu.
Isteri-isteri tak ada maklum, isteri-isteri tu adalah angka gandaan. Sebab seorang dia tak cukup, dia tambah lagi. Ada orang dia isteri, ada orang dia isteri-isteri. Hak tu maklum jangan kata apa dah. Rezeki bagi kutuk laki ni. Macam mana tu je? Dan nak nikah bagi pi lah. Contoh lagu tu. Taimalah balon. Tugas sebagai seorang suami, pertemuan yang lama yang bulan lepas kita dah tengok hadis Nabi Muhammad SAW. Kita akan berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya balik, hang buat apa? Ingat tak tuan-tuan? Sebagai seorang suami, Allah akan tanya, hang buat apa kepada isteri hang? Sebagai seorang ayah, hang buat apa pada anak-anak dan juga sebagainya? Tak akan terlepas pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Suami balik malam ni, tolong tanya dekat isteri dia, sayang, puasa habis tak lagi bulan Ramadan yang lepas ni? 1442 tu habis ke tak lagi ni? Tak habis lagi bang. Ada banyak mana? Ada 6 hari. Pasal apa tak habis puasa lagi ni? Sajalah nak tunggu abang tanya, nak puasa bersama dengan abang. Dia buat lagu tu pula dah. Tak pasal-pasal tu lelaki kata aku kena puasa. Puasa bila Zat? Baik. Hak tu yang ada isteri. Sebab tu orang lelaki-lelaki ni dia kena korban. Isteri baru seorang, jangan duk kata apa. Ni isteri-isteri ni lagilah banyak nak kena puasa. Ni tambah-tambah ada anak perempuan ni. Tanya Ustaz, kalau suami tu penyegan, kalau suami tu jenis kata ish semalu nak tanya anak perempuan lagu ni, biar isteri kita tanya tu. Kak Long, puasa habis ke tak lagi Kak Long? Anak duk dekat Kuala Lumpur, kita kena tanya dia. Anak duk luar pada Langkawi, kita kena tanya dia. Habis dah mak, bayar habis dah? Habis dah. Alhamdulillah, tugas kita selesai dah. Tak mau kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, pak siapa hang sebagai seorang ayah tak tanya pada isteri hang? Pak siapa sebagai seorang ayah tak tanya pada anak-anak? Kita juga maklum akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ambil kesempatan pada malam ini untuk kita bersama-sama lah. Nak lama mana? Lah masuk tengah bulan Rajab dah. Tak lama lagi masuk bulan Syaban dah. Tak lama mana kita akan bertemu dengan Ramadan. Yang inilah peluang kita untuk kita mengubah diri kita ke arah kebaikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan juga puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sambung pertemuan kita. Yang mana yang pertemuan kita bulan lepas kita berhenti pada sejarah ringkas peribadi Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang mana kita tahu pada pertemuan kita yang lepas nama dia, kemudian dilahirkan bila, kemudian cara hidupnya, cara dia pergi menuntut ilmu di perkampungan Damsyik sana tu. Dia keluar pada umur 19 tahun daripada perkampungan Nawar dia tu, kemudian dia pergi ke Damsyik untuk dia mengaji ilmu agama. 19 tahun dia keluar dah mengaji ilmu. Kita tahu bahawasanya yang pertemuan kita yang lepas kita mengaji dah, Imam Nawawi ini dia tak tidur. Pasal apa dia tak tidur? Dia takut terlepas ilmu agama tu. Dia tak lena siang, dia tak makan banyak. Pasal apa? Takut pada mengantuk. Kita mengaji dah pada pertemuan yang lalu. Imam Nawawi dilahirkan pada tahun 631. Tu di perkampungan Nawar. Nama dia apa dia? Adalah Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Abu Zakaria Yahya bin Syarif. Itu adalah nama Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dilahirkan di bulan Nawar tahun 631 Hijrah pada bulan Muharram. 676 dia meninggal dunia. Itu kita pegang dulu. Kita tengok sekali lagi ini. Kita dah mengaji dah tentang cara akhlak Imam Nawawi rahimahullahu taala. Macam mana akhlak dia berpakaian, macam mana akhlak dia berjumpa dengan orang awam dan juga sebagainya. Maka pada pertemuan ini kita insya-Allah kita akan habiskan di antaranya lagi dalam peribadi Imam Nawawi rahimahullahu taala yang dikarang oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman hadis 40 ini. Maka dia ada sebut tentang yang ketujuhnya, muka surat yang ke-44, pengusiran Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi pernah diusir daripada kota Damsyik. Pasal apa? Ada sebab yang tertentu. Di antaranya adalah yang dikata dalam kitab ini ada fatwa yang tidak menyenangkan para pemerintah ketika itu. Maka perintah ketika itu dia kata apa dia? Hang keluar pada kota Damsyik, aku tak mau tengok muka hang. Sampai antara tu. Pasal apa? Ada sebab dia. Kita tengok. Baik. Kata Syekh Mustafa Abdul Rahman, pengusiran Imam Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam Nawawi pernah diusir pada Syam akibat fatwa yang tidak menyenangkan Sultan Malik Az-Zahir. Siapakah Sultan Malik Az-Zahir ini? Sultan Malik Az-Zahir ini adalah seorang sultan yang pada asalnya dia adalah seorang hamba yang tidak ada apa-apa. Dia tak ada harta, dia tak ada kuasa, dia tak ada pangkat. Tiba-tiba dengan takdir izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah angkat dia menjadi seorang raja, sultan ketika itu. Sultan Malik Az-Zahir, ataupun yang kita duk kenal Sultan Mamluk ni.
kerajaan Mamluk dulu ni, yang tu yang dia pimpin tu. Apabila dalam keadaan yang semikian, Al-Imam Nawawi bukanlah seorang ulama yang mencari kebenaran untuk dirinya sahaja. Yang tu kita pegang. Imam Nawawi dia cari ilmu ni bukan untuk diri dia sahaja, ataupun ulama yang merasa bahagia dengan ketinggian ilmunya. Imam Nawawi tak pernah rasa takabur, Imam Nawawi tak pernah rasa bangga dengan ilmu yang dia ada. Dalam kitab ni dia kata, tetapi tidak berani menghadapi masyarakat sekeliling dengan petunjuk dengan nasihatnya. Imam Nawawi seorang ulama yang dikatakan tidak takut dengan apa jua ujian yang mendatang kepada dia, kata Syekh Muhammad Abdul Rahman. Baik, kemudiannya dia ada sebut dalam ni, Al-Imam Nawawi bukan daripada golongan ulama yang mencari keuntungan dengan ilmu. Itu kita pegang. Imam Nawawi dia cari ilmu bukan untuk dunia, kata Syekh Muhammad Abdul Rahman. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali, ulama tasawuf kita, Syekhul Islam, dia kata apa dia? Ada 3 golongan yang kita nak kena tahu dalam cara untuk menuntut ilmu. Kita tengok sat tuan-tuan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah muka surat yang ke-6, tuan-tuan, Syekhul Islam Al-Imam Ghazali dia kata apa dia? Dan ketahuilah bahawasanya manusia dia dalam bentuk ilmu itu terbagi kepada 3 golongan. Ada 3 jenis manusia, kata Imam Ghazali, dalam ucara dia nak mencari ilmu. Yang pertamanya adalah orang yang mencari ilmu untuk menjadikan sebagai bekalan ke negeri akhirat. Itu yang pertama. Golongan ni dia keluar pasal apa? Nak cari ilmu. Pasal apa? Nak buat bekal dia, nak tuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dia buat ibadat, dia pergi mengaji. Pasal apa dia mengaji? Aku nak buat ibadat, nak dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu itu kecuali hanya mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kata Imam Ghazali, orang yang sebegini rupa dia keluar menuntut ilmunya untuk mencari ilmu bekalan akhirat nanti, ini adalah orang yang termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Siapa dia? InsyaAllah kita ke semua biar ikhlaskan diri kita ini, kita keluar pada rumah kita, meninggalkan apa-apa yang berada dekat rumah tu, main malam ni, ikhlas niat ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah takdirkan kita hidup dalam keadaan yang untung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kata Imam Ghazali, orang yang mencari ilmu untuk mendapatkan keuntungan yang segera dengan menjual dunia dan mendapatkan kemuliaan dunia, pangkat dan juga harta benda, sedangkan dia sendiri menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya dan kehinaan yang dimaksudkan itu, maka orang ini adalah berada dalam golongan orang-orang yang berbahaya. Pasal apa tuan-tuan? Dia mencari ilmu pasal apa ni? Dia nak dapatkan habuan dunia dia. Pasal apa habis mengaji? Aku saja nak dapat kerja. Contoh, kita fikir-fikir baliklah tuan-tuan. Kita mengaji lama dah. Dulu zaman sekolah kita mengaji, zaman sekolah rendah kita mengaji, zaman sekolah kita naik menengah kita mengaji, lepas tu takdir masuk pula ke college, masuk pula ke U. Pasal apa ni masuk U ni? Biasalah nak cari sijil, nak kerja. Tuan-tuan, sedar tak tuan-tuan, tempoh yang kita duk pi ni banyak tuan-tuan ni. Banyak tahun kita duk mengaji ni, kalau niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang kita duk mengaji dulu ni mesti duk dalam kepala kita ni. Tapi pada hari ni tuan-tuan, apa yang berlaku? Kalau kita boleh patah baliklah zaman kita muda-muda dulu tuan-tuan, kan? Banyak ada ilmu yang aku duk mengaji dulu ni, ada pensyarah aku habaq lagu ni, tiba-tiba kita rasa apa dia? Pak siapa aku rasa lupa ni. Yang inilah dia katakan oleh Imam Ghazali, orang-orang yang macam ini adalah orang yang berbahaya. Kerana apa dia? Jikalau dia mati sebelum dia sempat bertaubat pada Allah, dikhawatiri ia akan mati dalam keadaan yang su'ul khatimah. Kita tak mau su'ul khatimah tuan-tuan. Kita minta agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Su' ni adalah satu istilah yang jahat, yang hina, yang teruk, yang katakan tak baik. Kita tak mau lagu tu. Kita nak husnul khatimah, biarlah Allah matikan kita dalam keadaan yang baik, keadaan yang elok, keadaan yang cantik. Yang macam ni lah yang kita nak kena jaga. Pasal apa aku nak menuntut ilmu ni? Aku adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan doa abang kat orang, tak apa tuan-tuan. Biar hati kita ni kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya kata Imam Ghazali, urusannya terserah kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah mahu maafkan dia ataupun Allah akan seksakan dia.
Makna kata orang yang macam ni dia keluar pasal apa ni? Nak cari habuan dunia, kata Imam Ghazali. Dia ni nak cari keuntungan dunia, pangkat, kebesaran dan juga sebagainya. Orang-orang macam ni tak sempat bertaubat, dia diserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak maafkan, Allah maafkan. Allah tak mau maafkan, kena seksa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada istilah dalam agama kita ni, siapa-siapa yang buat dosa syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang dimaksudkan tahta masyiatillah, kalau Allah nak ampunkan dia, Allah ampunkan dosa dia. Yang tu syirik tu tuan-tuan. Kalau Allah tak mau ampunkan dosa dia, Allah takkan ampunkan dosa dia. Baik, yang berikutnya, tetapi kalau dia mendapat petunjuk taufik sebelum matinya, lalu ia bertaubat pada Allah dan sempat mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, dan sempat pula membuat pembetulan terhadap apa yang tercedera dan juga terkurang, maka kata Imam Ghazali, dia boleh dikumpulkan bersama dengan golongan yang beruntung. Tu kata Imam Ghazali. Kalau dia sempat U-turn balik, dia sedar kata dia ni silap, maka kata Imam Ghazali, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perbetul balik apa yang tercedera, apa yang kurang, apa yang silap, maka kata Imam Ghazali, dia tergolong dengan orang yang beruntung pula. Baik, lagi dekat sini ni, kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Tu tuan-tuan, dia sempat bertaubat, dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang sebelum ni dia silap, dia perbetulkan balik, maka kata Imam Ghazali, dia kalangan orang-orang yang beruntung. Yang tu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, menuntut ilmu. Kata Imam Ghazali, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka ia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat untuk menghimpunkan harta benda dan juga berbegah-begah dengan kedudukannya dan merasa bangga dengan banyak pengikutnya. Hak ni kita seriau ni tuan-tuan. Cakap pandai, orang belakang ni ramai duk ikut dia. Tuan-tuan, silap sikit pun dia kata biar pi lah. Kata aku nak contoh lekeh pada pengikut aku. Dia menjadikan dunia ini sebagai alat dia tuan-tuan, untuk dia menghimpun harta benda dia. Dia megah dengan title dia yang ada dekat dia. Maka orang yang jenis ni, kata Imam Ghazali, dia menggunakan ilmu yang dituntutnya itu untuk mencapai segala hajatnya dan untuk mengaut keuntungan dunia. Walaupun hal sedemikian, dia masih lagi terpedaya lagi dengan sangkaan bahawa dia telah mempunyai kedudukan yang baik si Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai seorang para ulama. Imam Ghazali tegur tuan-tuan, dia serupa dengan para ulama ni tuan-tuan ni. Pasal apa tuan-tuan? Kita takut seriau tuan-tuan hari ni. Ramai sungguh ustaz-ustaz jadian pada hari ni. Cakap beragama tak ada break dah tuan-tuan ni. Pengikut ramai kat belakang ni. Cakap bila yang ni apa ke semua, bila silap dia tak mau nak aku silap ni. Tuan-tuan, orang jenis ni, kata Imam Ghazali, dia terperdaya dengan syaitan dah, menjadikan dunia ini sebagai alat dia mengumpulkan pengikut dia, mengumpulkan kekuasaan, harta benda dan juga sebagainya. Dia berpakaian dengan cara yang ulama, serupa dengan para ulama. Dan di sini Imam Ghazali ada sebut, dia berbicara seperti perbicaraan para ulama, berpakaian seperti pakaian para ulama, padahal zahir dan batin yang penuh dengan tabak dan juga loba menghimpunkan kekayaan dunia ini. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, termasuk di kalangan orang-orang yang binasa. Jahil, kata Imam Ghazali ini. Binasa satu pasal dah, jahil pula dah. Pasal apa? Sebab hang menuntut ilmu ni bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hang menuntut ilmu diyuqal, untuk digelar, untuk dipanggil sebagai seorang yang alim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lemparkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat main-main tuan-tuan. Kita ada ilmu, kalau megah dengan ilmu tuan-tuan, habis kita jahanam. Ilmu guna macam mana yang ditunjuk oleh Imam Nawawi ini. Nah, biarlah kita gunakan ilmu untuk kebajikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bekalan kita ikut Imam Ghazali pula, dan kita bidatul hidayah, jadikan ilmu yang kita ada ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sambung sikit lagi tuan-tuan. Dan tertipu ia dengan tipu daya syaitan, dan sangat tipis harapan untuk dia kembali bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pengikut dia ramai. Tuan-tuan,
takkanlah aku nak cakap balik, takkanlah aku nak kata aku silap dan juga sebagainya. Dia bai' dalam kegelapan, tak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sinilah kata Imam Ghazali, dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk golongan orang-orang yang baik, padahal ia telah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan yang Imam Ghazali pesan pada kita, tuan-tuan. Satu yang untung, 2 ni dia nak rugi dah, tiba-tiba dia patah balik, orang yang untung balik. Yang ketiganya, dia orang yang rugi. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita pada malam ini tergolong golongan orang-orang yang beruntung kesemuanya, insya-Allah. Baik, kembali ke semula. Imam Nawawi ini bukanlah golongan ulama yang mencari keuntungan dengan ilmunya. Dia tak fikir langsung tentang dunia ni, tuan-tuan. Imam Nawawi ni dengan membiarkan masyarakat umat di dalam kejahilan dan asyik dengan keonaran, dengan alpa, dengan kecuaian, dengan lupa dengan ke arah akhirat ini. Imam Nawawi bukan dia pasien tu. Baik, beliau memfatwakan kebenaran tidak pandang kepada sesiapa pun. Qulil haq walau kana murran, katalah betul walaupun pahit untuk ditelan. Yang tu dipegang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kepada siapa pun, walaupun akibatnya akan merugikan kedudukannya, dia tak akan takut, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kerana inilah tugas para ulama yang dikatakan warasatul anbiya, iaitu memusakai ajaran Nabi dan juga menyampaikannya. Baligh anni walau ayah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah daripada aku ni walaupun satu ayat. Yang tu yang dipegang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan, dia ni seorang ulama yang besar, tak megah dengan pangkat dia. Dia seorang ilmu yang banyak, tak habaq kata aku tok guru juga sebagainya. Dia tuntun ilmu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar fatwa pun dia tak akan takut untuk berhadapan dengan apa jua orang itu keadaan sekalipun. Dia akan kata walaupun dia akan menggugat kedudukannya. Kita tengok balik, tuan-tuan. Dekat sinilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Imam Nawawi dia pegang kalimah warasatul anbiya, apa kata Nabi? Nabi kata pada tuan-tuan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Kata Nabi, janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salaka, dia meraba-raba, tuan-tuan, dia beraba-raba, dia sungguh-sungguh, dia cari ilmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan buka pada dia min turuqil jannah, jalan yang begitu banyak untuk pergi pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Macam tuan-tuan mai pada tiap-tiap malam ada majlis ilmu juga sebagainya, ikhlaskan niat pada Allah Subhanahu wa taala, cari redha Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan jalan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lagi, tuan-tuan, wa innal malaikata la tad'a ajnihataha li talabil ilmi radan bima yasna'. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan mengembangkan sayap dia. Sayap malaikat lagu mana? Tak gaduh duk fikir lagu tu, bukannya akal kita nak fikir lagu tu. Makna kat sini ni, malaikat payung kita apa yang kita duk buat tu. Kita pergi kerja, adanya malaikat duk jaga kita. Kita buat segala apa benda sekalipun, adanya malaikat duk jaga kita dan juga sebagainya, sebab kita pergi cari ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa innal alim, sesungguhnya orang yang alim ini, alal abid ka fadlil qamril laili al badri ala sairil kawakib. Orang yang alim ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umpamanya bulan yang menyinari malam yang gelap gelita tu. Tak ada torchlight, tak ada lampu jalan, tak ada mentol juga sebagainya. Nabi kata orang yang alim ini seumpama bulan yang menyinari kegelapan malam. Cara ada lagu tu. Pilih mana sekalipun tetap akan cerah. Pasal apa? Adanya orang yang alim dalam perkampungan tersebut. Baik. Wa innal ulama, dan ulama-ulama ini, kata Nabi, warasatul anbiya, pewaris Nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, tak mewarisi langsung pun satu dinar, satu dirham kekayaan kepada para ulama, tak ada. Nabi tak ada tinggal kepada kita rumah agam untuk kita pergi tengok, oh inilah rumah Nabi, tak ada. Nabi tak tinggal kita, oh inilah dia dikatakan harta benda Nabi Muhammad, tak ada. Nabi tinggalkan kita adalah dengan ilmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata ni tuan-tuan, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi tak tinggal langsung dinar emas, tak tinggal langsung dirham dan juga sebagainya. Wa inna ma yuwarithul ilma. Sesungguhnya para nabi ini meninggalkan ilmu pada para ulama. Tuan-tuan, Nabi tak ada dah tuan-tuan, turun ilmu pada para ulama. Ulama ialah yang diajak kita pada hari ini tuan-tuan. Hak tu cara dia. Baik, yang inilah yang pegang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Okey, yang berikutnya. Imam Nawawi selama hidupnya telah banyak menulis dengan mengarang, mengajar dan juga menasihati. Kita tahu di awal pertemuan kita bulan lepas ni, Imam Nawawi dia mensyarahkan kitab Sahih Muslim, Riyadhus Salihin, Arba'in Nawawi dan juga banyak tuan-tuan kitab-kitab yang lain ni. Dia menulis, dia mengarang, dia mengajar, dia menasihat. Tuan-tuan, tu Imam Nawawi ni seorang ulama yang besar. Kegiatannya lebih bidang ini meletakkan peribadinya lebih terkemuka dan lebih dikagumi kerana kebenarannya, dikagumi kerana kejujurannya. Benar pun boleh kat dia, jujur pun boleh kat dia, dia tak kena pikul lain. Walaupun dia kata tak apalah, gagah bila aku bagilah contoh. Tak. Tuan-tuan, hak tu bukan dia. Kalau betul, betul. Kalau salah, salahlah jawapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Yang berikutnya, dalam Imam Nawawi ini kehidupannya, dia meletakkan Islam menurut falsafah adalah seluruh hidup. Tidak boleh bercerai dan berpisah pada hidup. Agama tak boleh pisah dengan kehidupan, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Agama kena ada kehidupan, tuan-tuan. Agama kena ada guideline dia. Kehidupan kena ada garis panduan dia, agama kita. Sebab itulah dekat sini Imam Nawawi pesan apa? Segala perbuatan kita, kehidupan kita ni, biar ada agama depan kita ni. Nak buat apa benda sekalipun, bila ada agama, kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Baik, yang berikutnya tuan-tuan. Nah, menurut riwayat, beliau pernah menulis surat kepada Baginda Sultan menerangkan suasana negeri Syam pada masa itu yang disifatkan sebagai amat mengancam keselamatan rakyat. Imam Nawawi pernah tulis surat kepada Sultan, raja ketika itu. Siapa dia? Raja Mamluk. Dia kata apa dia ni? Dia tulis surat bahawasa, dalam surat sebut dia kata mengancam keselamatan rakyat akibat keselamatan hidup dan melambung tinggi harta barang-barang keperluan. Harga naik tuan-tuan. Kita telur tak ada riuh tuan-tuan ni. Hak ni Imam Nawawi ni, dia tulis surat kat raja ni. Sempitnya hidup rakyat ni, terpaksa ikat perut juga sebagainya. Apa yang berlaku? Di samping itu diterangkan pandangan dan juga pendapatnya secara ikhlas untuk segera bertindak bagi mengatasi keadaannya itu, tetapi amat disayangi. Pasal apa dia kata lagu tu? Syekh Mustafa Abdul Rahman dia hurai bahawasanya amat disayangi bahawa tulisan Imam Nawawi yang ikhlas itu tidak dipandang oleh Sultan ketika tersitu. Raja tak pandai langsung tuan-tuan. Hang ulama hang jangan kacau urusan aku. Itu cara dia. Malah dipandangnya beliau seorang ulama Imam Nawawi ini yang suka mencampuri Sultan dalam segala kerjanya. Kerana itulah Imam Nawawi dianggap seorang yang tidak diingini. Tuan-tuan. Baik. Imam Ghazali dia tegur raja. Dia tegur macam mana? Dia tulis surat tuan-tuan. Yang ni Imam Ghazali nak buat apa pada kita? Nak tegur pemimpin ada cara dia. Tuan-tuan, bukan boleh angkat spanduk, kami nak ni. Bukan macam tu. Tuan-tuan, Tuan Syekh cakap pandailah Tuan Syekh tiap bulan duk masuk. Dia main kot tu pula dah. Kan? Tak, ni cara dia ni. Imam Nawawi kata apa dia? Nak tegur pemimpin ada cara dia. Imam Nawawi dia boleh, dia ulama yang besar, pengikut dia ramai, dia keluar fatwa habis runtuh habis ke semua. Dia tak guna lagu tu, dia guna dengan cara yang hikmah, menghantar surat tegur pemimpin dan juga sebagainya tuan-tuan. Baik, sikap baginda itu tidak mencemaskan beliau. Pasal apa? Sultan tak layan langsung pada dia. Bahkan raja kata, hang ni suka campur urusan aku ni. Imam Nawawi dia relax, dia tak cemas kerana hidupnya tidak mengharapkan sebarang kurnia daripada raja tersebut. Apa yang akan terjadi akibat fatwanya adalah kerana sudah sewajarnya, kerana kebenaran dengan kebatilan adalah dua hal yang bertentangan. Betul-betul lah, tak betul. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kita tengok sikit lagi tuan-tuan. Jam bunyi dah. Nak tunggu dah. Sikit lagi tuan-tuan. Fatwa Imam Nawawi yang mengemparkan dunia ketika itu.
zaman Imam Nawawi itu, dia buat keluar satu fatwa yang mengemparkan penduduk Damsyik ketika itu, tuan-tuan. Apa dia? Sampai dia dikeluarkan, diusir pada perkampungan Damsyik ni, tuan-tuan ni. Raja kata apa dia? Pi keluar, aku tak mau tengok muka hang. Pasal apa? Dia cerita. Baik. Menurut riwayat, apabila baginda Sultan Malik Az-Zahir, Raja Mamluk tadi ni, Raja Mamluk tadi ni, telah mengadakan persiapan perang untuk memerangi orang-orang Tatar, Mongol. Sultan tu, dia dapat tahu tentera Mongol ni nak main serang kerajaan dia. Jadi tentera Mongol ni nak perang dengan kerajaan ni, Raja Mamluk ni. Maka Raja Mamluk ni, dia menyediakan kelengkapan perang ketika itu. Baik. Lalu digunakan fatwa ulama yang mengharuskan mengambil harta rakyat untuk kepentingan perang melawan musuh. Raja tadi ni, dia kata apa dia? Aku nak ambil raja, aku nak ambil harta rakyat. Pasal apa? Harus, kata para ulama ketika itu. Okey, baik. Ulama fiqh negeri Syam telah menerangkan fatwa tersebut. Tetapi baginda belum lagi merasa senang hati kalau Imam Nawawi tidak memberikan fatwanya. Ulama-ulama yang lain ketika itu, ulama-ulama fiqh, dia keluar fatwa harus mengambil harta rakyat untuk berperang. Tapi Imam Nawawi, dia tak keluar fatwa dia. Dan raja tu tak rasa syok, tuan-tuan. Pasal apa? Kita tengok tadi. Baik. Lalu baginda bertitah, masih adakah lagi orang lain? Orang kanan raja tu pergi kata balik, dah raja tu tanya soalan macam tu, dia kata apa dia? Masih ada Syekh Muhyiddin An-Nawawi yang belum lagi memberikan fatwanya. Ada lagi seorang, dia kata. Siapa dia? Imam Nawawi. Oh, seorang rupanya. Patut aku duduk tak syok. Tuan-tuan raja tu. Baik. Kemudian baginda menjemput Imam Nawawi dan meminta beliau memberikan fatwanya bersama dengan ulama-ulama fiqh mengenai pengambilan harta rakyat untuk berperang. Raja panggil Imam Nawawi, dia kata, keluar sat fatwa, biarlah fatwa hang ni sama dengan ulama-ulama yang lain, harus mengambil harta rakyat untuk berperang. Sampai tara tu. Baik. Beliau berterus terang. Siapa dia beliau? Imam Nawawi. Dia kata apa dia? Tidak mahu memberikan fatwanya dan enggan. Aku tak mau bagi. Raja tanya, pasal apa? Bagi kat aku? Tu cara lah lagu tu. Dan aku tak mau bagi. Pasal apa? Bagi kat aku? Bagi juga. Tak mau. Tuan-tuan, tu Imam Nawawi radhiyallahu taala. Tuan-tuan, tegah dengan pendirian dia. Baik, baginda bertanya, apakah sebabnya beliau enggan? Pasal apa Imam Nawawi ni tak mau nak bagi fatwa? Maka kata Imam Nawawi menjelaskan mengapa beliau terpaksa menerangkan sikapnya dan juga keengganannya menfatwakan sama seperti fatwa para ulama yang lain. Beliau dalam penjelasan kepada baginda raja menerangkan seperti berikut. Lepas didesak barulah Imam Nawawi dia bersuara. Dia kata apa dia? Ampun tuanku, adalah patut sememangnya mengetahui dengan sesungguhnya bahawasanya tuanku dahulu adalah seorang tawanan, tidak ada sebarang harta benda kepada tuanku. Dahlah tawan perang, harta benda pun tak ada. Tuan-tuan, pasal apa Imam Nawawi kata lagu tu? Nak bagi raja tu sedap, hang jangan duduk tinggi sangat. Tuan-tuan, tu kiah dia tu, tuan-tuan. Kan? Cuba kita kalau kata kawan lagu tu, boleh nampak lepas tepi, tuan-tuan. Imam Nawawi dia tegur raja lagu tu. Tuanku nak tahu tak, dulu ni tuanku tawanan perang, tak ada langsung harta benda kat tuanku ni. Jangan duk sembang besar lah. Bahasa kita tu, tuan-tuan. Kan? Baik. Lagi dia kata apa dia ni? Dia kata, tetapi dengan pertolongan Allah telah limpahkan kurniaannya kepada tuanku dengan dijadikan tuanku seorang raja. Allah takdir, Allah angkat hang sebagai seorang raja. Nak kena ingat, dulu ni hang tak ada apa. Tuan-tuan, tu Imam Nawawi ni, dia bagi kata-kata lagu tu. Ampun tuanku. Lepas tu dia mula. Pasal apa dia tak mau bagi fatwa dia? Adalah patut telah mendengar bahawa tuanku ada memiliki 1000 seorang hamba. Tiap-tiap seorang hamba itu ada mempunyai berapa ketul emas. 1000 seorang hamba, tiap-tiap seorang hamba tu, kata Imam Nawawi, dia mendengar ada ketul emas dekat hamba tu. Bayangkan tengok, 1000 orang hamba, setiap hamba dia ada emas dekat dia. Baik, itu yang pertama, poin dia yang pertama. Yang kedua, manakala 200 khadam wanita milik tuanku,
200 khadam wanita milik raja tu, 1000 hamba, 200 khadam perempuan. Tuan-tuan, yang mana dekat sini ni masing-masing mempunyai barang-barang perhiasan yang bernilai. 1000 hamba ada emas, 200 khadam perempuan ada harta-harta yang bernilai. Tu kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Baik, apa poin dia? Andai kata tuanku sendirian membelanjakan kesemua harta itu untuk keperluan perang sehingga mereka tidak lagi mempunyai barang-barang itu, maka patut bersedia memberikan fatwa untuk membenarkan tuanku mengambil harta rakyat. Hak tu dia tu tuan-tuan. Pasal apa ni tak mau bagi ni? Ada sebab dia. Pasal apa hang tak bagi? Abang asal kat aku. Imam Nawawi kata, tuanku ada hamba 1000 orang, setiap tu ada kemas dia. Tuanku ada khadam perempuan, setiap khadam perempuan ada barang yang bernilai. Ambil yang tu dahulu, ambil harta mereka, ambil harta 1000 orang khadam tu, ambil harta khadam yang kata hamba perempuan tadi ni 200 orang, belanjakan dahulu. Habis yang tu tak ada apa dah, barulah kata Imam Nawawi, pati akan membenarkan tuanku mengambil harta rakyat untuk berperang. Tuan-tuan, baik tara tu. Hang kaya nak kaya seorang-seorang. Hak rakyat hang tak ambil peduli. Tuan-tuan, tu kata Imam Nawawi tu. Pati akan membenarkan tuanku ambil harta rakyat dengan syarat belanja dahulu semua harta-harta yang ada dekat khadam, yang ada dekat 1000 harta hamba tersebut, barulah pati akan membenarkan. Tu kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Kesimpulannya, beliau berfatwa tidak membenarkan baginda mengambil harta rakyat selama kekayaan raja itu sendiri masih lagi dapat dipergunakan. Lagi mana hang duk kaya, lagi itu aku tak benar, kata Imam Nawawi ni tuan-tuan. Kan? Baik. Baginda raja murka kepadanya dengan fatwa yang amat mengemparkan sehingga baginda mengeluarkan perintah supaya beliau segera keluar pada kota Damsyik. Hang ni tak setuju dengan aku ni, suka campur urusan aku, hang keluar pada kota aku. Tuan-tuan, raja kata lagu tu. Baik, Imam Nawawi dia terima perintah pengusiran itu dengan hati yang girang. Tak apa. Kan? Kalau raja kata usir aku berlapang dada, aku keluar pada kota Damsyik. Lama tak duduk, lama tuan-tuan. Dia cari ilmu, tok guru dia banyak, maka satu hari itu dia tak setuju dengan raja. Raja pun murka dekat dia. Raja kata, hang keluar kalau tak suka dah dengan aku. Dia hati yang terbuka, dia meninggalkan segala apa yang dia ada, keluar pada kota Damsyik. Dia pergi mana tuan-tuan? Dia balik ke kampung dia. Di mana? Di Nawa, tuan-tuan. Dia kota Damsyik, dia keluar ke pemukiman di Nawa. Baik, para ulama Syam telah berusaha menjemput beliau kembali semula ke Damsyik, tetapi Imam Nawawi enggan sambil berkata, saya tidak akan kembali ke Damsyik selagi mana raja itu masih lagi berkuasa. Raja tu ada, lagi itulah aku takkan masuk ke kota Damsyik, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Sampai tara tu tuan-tuan. Tu yang kata ketegasan Imam Nawawi ni. Baik. Yang berikutnya tuan-tuan, kita tengok tentang wafatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini dilahirkan pada tahun 631, meninggal dunia pada tahun 676. Bulan bila? Rejab. Dia dilahirkan bulan Muharram, meninggal bulan Rejab, 26 Rejab 676. 676 lah kita ada 1443. Tolak Zat 1443 tolak 676. Agak-agak berapa lama dah Imam Nawawi tak ada pada kita? Lama tak? Lama. Tuan-tuan, tak tahu nak kira, banyak sangat angka kan, sampai tak boleh nak congak lah tu. Makna kata Imam Nawawi ni tinggalkan kita lama dah, kita duk tumpang ilmu dia ni tuan-tuan ni. Yang tu yang kata Nabi Muhammad SAW, Nabi tak tinggalkan duit, Nabi tak tinggalkan harta, Nabi tinggalkan ilmu. Ulama pun macam tu juga, ikut jalan Nabi Muhammad SAW tuan-tuan. Ulama tinggal kita lama dah, tapi ilmu dia yang kita duk baca pada hari ini. Baik, meninggal pada dunia 24 Rejab 676 Hijrah, dimakamkan di perkampungan Nawa tempat dilahirkan. Setelah mana beliau hidup dalam memujang, tidak beristeri. 45 tahun tak pernah berkahwin, tuan-tuan. Kalau dengan urusan nak cari ilmu, kalau dengan urusan nak jaga agama Allah. Sebab itulah Imam Nawawi digelar sebagai Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Tuan-tuan, 45 tahun tak pernah berkahwin, bujang. Kita
Tunggu nak tambah lagi dah. Kan? Nikah cerai ni tambah pula syahid berjabah sampai dah jodoh. Kan? Imam Nawawi tak ada fikir tentang benda lagu tu. 45 tahun dia hidup keadaan yang memujang. Dan dekat sinilah kita tahu bahawasanya apabila kita mengaji tentang peribadi Imam Nawawi rahimahullahu taala, kita akan tengok nanti ni tuan-tuan pada pertemuan yang akan datang. Kalau tak ada apa dia aral yang melintang, insya-Allah bulan depan insya-Allah kita akan tengok pasal apa kita kena mengaji hadis 40 ni insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah buka akan kita punya kemudahan, Allah buka akan kita punya keberkatan. Biarlah akan ada kita keinginan untuk kita lebih mendalam lagi nak cari tentang ilmu Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sedikit je tuan-tuan sebelum saya berhenti, di antaranya sebagai galakan untuk kita tuan-tuan, disebut dalam kitab dia Syarah Arba'in Nawawi ni, kitab Arab ni tuan-tuan, pasal apa kita kena mengaji hadis 40 ni. Wa hadhihi arba'un yanbaghi li talabil ilmi ay yahfazha. Dan seharusnya, selayaknya, sewajarnya untuk menuntut ilmu ni menghafal hadis 40 ni tuan-tuan ni. Hadis 40 Imam Nawawi. Li'annaha muntabikhatun min hadis adidah. Dia terdiri pada hadis-hadis yang banyak. Wa fi abwab mutafarriqah. Dia punya bab adalah bercabang banyak tuan-tuan. Dia tak pi satu hala aja. Dia tak pi ke arah akidah, dia tak pi ke arah fiqh, dia tak pi ke arah usuluddin. Contoh, dia tak pi ke arah yang lain. Mana kata hadis 40 ni dia cabang banyak. Sebab itulah dia kata menggalakkan untuk menuntut ilmu menghafal hadis 40 ni tuan-tuan. Kita tak boleh nak hafal, kita mengaji sudah. Itu cara dia. Baik. Lau nazarna ila Umdhul Ahkam, kalaulah kita tengok satu kitab Umdhul Ahkam, kitab fiqh tuan-tuan, mazhab Syafi'i, la wajadnaha muntabikhatun lakinnaha fi babin wahidin wa huwa babul fiqh. Kita tahu satu kitab Umdhul Ahkam dia menjurus ke arah ilmu fiqh sahaja. Amma arba'un an-nawawiyah, dia sebut tuan-tuan khas sama ada arba'in Nawawi ini fahiya fi abwab mutafarriqah mutanawwi'ah, termasuk dalam golongan yang mempunyai abwab, tajuk-tajuk yang pelbagai. Dia pergi ke semua tuan-tuan. Sebab itulah digalakkan untuk kita membacanya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita insya-Allah untuk kita membaca dia tuan-tuan setakat mana yang kita mampu untuk membacanya insya-Allah tuan-tuan. Kalau tidak ada apa-apa, kita akan berjumpa pada bulan hadapan insya-Allah. Kita doalah pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kejutaan kepada kita, agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doa pada Allah agar Allah sempatkan kita hidup dalam bulan Ramadan insya-Allah tuan-tuan dan juga puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka saya rasa cukup aku untuk malam ni, kita berhenti di sini saja insya-Allah. Dan pertemuan akan datang kita akan tengok pasal apa kita kena mengaji tentang hadis 40 ini, dan kita akan mula hadis yang pertama kalau tak ada apa-apa lepas raya. Tu cara dia. Lepas raya lah tuan-tuan. Lepas raya insya-Allah. InsyaAllah kita mudah-mudahan kita minta pada Allah segalanya yang baik untuk kita insyaAllah. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimin wa ghafurur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ijma' jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqa ma'suma. Allahumma ijma' jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarraqa ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzami sayyi'il asqam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa awsilna Ramadan wa sallimna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.